Assalamualaikum semua. Apa khabar? Ustaz harap semua anak Ustaz dalam keadaan sihat, tak ada sekali sakit. Okey, untuk hari ini kita akan sambung tajuk kita yang terakhir, iaitu tajuk haji. Minggu lepas kita belajar tajuk umrah. Tajuk umrah, kita dah tahu apa rukun umrah, apa syarat sah umrah, apa larangan semasa umrah, semasa ihram dan sebagainya. So untuk minggu ni kita akan belajar tentang haji. Okay, tajuk haji ni agak panjang sikit. Saya harap semua dapat bersedia untuk ikuti pelajaran kita pada minggu ini. Dan ini tajuk kita yang terakhir, insyaAllah. Lepas ni kita akan terus buat latih to be untuk SPPM. Boleh? Okey. Okey. Kita mula dengan apa maksud haji. Kalau kita tengok, maksud haji ialah okey. Sebelum tu, kita tengok. Rukun haji ialah haji merupakan rukun Islam yang kelima, kan? Rukunnya apa dia? Wajib ke atas setiap orang. Dan mesti mengerjakan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Kalau boleh, kita sebagai umat Islam kena buat ibadah haji sekali seumur hidup. Tak payah buat kali pun tak apa. Sekali pun dah cukup. Okey. Apa pengertian haji? Okey. Pengertian haji, kita boleh tengok kat situ, ialah ziarah ke Baitullah. Sama juga macam umrah, ziarah ke Baitullah. Dengan niat, cara, tempat dan waktu dengan syarat-syarat tertentu. Okey. Kalau umrah hanya ziarah ke Baitullah untuk buat sa'i dan tawaf. Tapi untuk haji dengan niat, cara dan tempat tertentu. Dia ada beza sikit haji dan umrah. Okey, kita tengok apa hukum mengerjakan haji. Apa hukumnya? Tadi cakap kan, wajib. Wajib kat atas setiap orang Islam sekali seumur hidup, bagi yang mampu. Yang tak mampu macam mana? Nanti Ustaz akan terangkan. Okey. Okay, so ini dalil ataupun firman daripada Allah tentang perlunya kita umat Islam ini melaksanakan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam surah Ali Imran ayat ke-97. Allah kata apa? Allah mewajibkan haji ke rumah suci, iaitu Kaabah, kepada sesiapa yang berkemampuan untuk pergi ke sana. So ini dalil kita kepada orang Islam tentang wajibnya kita melakukan ibadah haji sekali seumur hidup. Okey. Okey. So kita tengok apa syarat sah haji. Okey, seperti yang kita tahu sepertinya Islam lah. Islam. Tak Islam, tak sah lah ibadah dia. Yang kedua apa dia? Berakal. Gila ataupun kurang siuman tak sah. Okay, pastikan waktu kita melakukan ibadah haji dalam keadaan kita sihat, tidak gila, akal kita dalam keadaan yang sihat untuk melakukan ibadah haji. Okay. Seterusnya. Okay. Seterusnya ialah balik. Kanak-kanak yang berbalik tidak diwajibkan untuk menunaikan haji, tapi mereka boleh buat juga haji tersebut untuk dapat pahala. Bukan dapat pahala, maksudnya untuk diwajibkan haji itu ialah bila mana kita balik. So bila balik wajiblah untuk kita mengerjakan haji. Okey. Yang keempat ialah merdeka. Merdeka ni kita bukan hamba lah. So kita kat Malaysia ni tak ada hamba lah, kan? So kita bebas ataupun kita orang yang merdeka untuk membuat apa saja. Okay. Tapi di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? So kita boleh buat haji.
dan mampu. Siapa yang mampu dari segi fizikal dan duit. Fizikal, mental dan duit. Ada orang sihat tapi duit tak ada. So dia belum mampu. Ada juga orang yang dia ada duit tapi dia tak mampu. So macam mana pula? So nanti Ustaz akan terangkan di di sebentar lagi lah. Okay. Okay, so kita dah habis selesai untuk syarat sah haji. Okay, kita masuk kepada berkemampuan boleh bagi kepada jenis. Tadi macam siapa yang mampu? Okay. Kita boleh tengok sini. Yang pertama, mampu menunaikan haji dengan sendiri. Okay, kita tengok yang ni dulu. Okay, yang pertama apa dia? Pertama, boleh bayar tambang. Ada duit untuk bayar tambang. Dan segala pembelajaran pergi dan balik. Okay. Kalau tak ada duit, memang tak boleh nak pergilah kan. Okay. Yang kedua apa dia? Ada pembelanjaan cukup untuk persaraan nafkah di bawah tanggungan kita. Contohlah, Ustaz nak pergi haji. Satunya Ustaz kena ada duit lah nak pergi sana dan pergi balik. Dan sepanjang hidup kat sana, kat Mekah, kena ada duit. Yang kedua, Ustaz kena ada juga duit untuk sara isteri dan anak Ustaz. Kena sara Ustaz Salma, kena sara Nu'man. Kena ada duit juga. Tak boleh lah Ustaz ada duit pergi ke Mekah, Madinah kat sana, tapi Ustaz tak ada duit nak sara. So tu tak boleh. Tu belum termasuk dalam orang yang berkemampuan. Okay. Yang ketiga apa dia? Ada kenderaan pergi dan balik kita biasanya kita akan pergi kalau orang Malaysia kita akan pergi sana naik flight, naik terbang. So tak ada masalah. Okay. Yang keempat apa dia? Aman dalam perjalanan pergi dan balik. Contohnya tidak ada peperangan. So kita bukan dalam fasa peperangan dan dekat Mekah pun bukan fasa peperangan, so kita tak ada masalah. Contoh macam situasi sekarang COVID-19, coronavirus ni. Adakah kita aman untuk berjalan ke sana? So kita ni walaupun kita bukan dalam keadaan peperangan, tapi situasi sekarang bukan dalam keadaan aman. Di mana sebab apa? Contohlah kalau Ustaz pergi naik flight, dalam tu ada orang yang positif COVID-19. So dia akan efek oleh satu pesawat. Lepas tu Ustaz pula sampai ke Mekah kan. Ustaz buat tawaf, buat haji buat sa'i kan. Bila buat tawaf sa'i, kita akan berjumpa dengan ramai orang. So mungkin kalau Ustaz terkena positif juga dan Ustaz pun tersebarkan COVID-19 tu pada orang lain. So perjalanan tu dekat Ustaz nak ke sana tidak aman. Memang tak ada peperangan, tapi situasi sekarang ni menyebabkan kita tak boleh nak ke sana. Okay. Okay, yang seterusnya. Seterusnya ialah sihat tubuh badan. Pastikan dalam keadaan kita dalam keadaan yang sihatlah. Okay. Tak boleh kalau tak sihat. Okay. Yang seterusnya. Berkesempatan untuk mengerjakan haji nak umrah. So kita ada masa untuk mengerjakan haji nak umrah. Yang tujuh apa dia? Kalau perempuan dia nak pergi haji, so kena ada izin daripada suami ataupun wali. Kalau dia tak kahwin lagi, kena minta mak ayah, kena minta izin pada mak ataupun ayah. Kalau mak ayah tak izinkan, tak boleh pergi. Kalau siapa dah kahwin, suami dia tak izinkan, tak boleh pergi juga. Okay? Dan 8 okay, kalau ni untuk perempuan lah, mesti ditemani atau oleh suami atau mahram. Contoh kalau mahram ni dia perempuan, dia ada adik lelaki, so boleh kalau adik lelaki dia teman boleh, ataupun dengan sekumpulan wanita. Contoh macam wafak ataupun muham nak pergi kahwin pun belum, adik lelaki pun tak ada, so boleh pergi dalam kumpulan wanita. Maksudnya ada ramai kumpulan wanita, dan satu kumpulan tu dalam 3 ataupun 4 orang kumpulan wanita, so boleh pergi. Okay. So itu habis mampu menunaikan haji dengan diri sendiri.
Okay, kalau mampu tetapi dengan pertolongan orang lain. Okay. Ni yang tadi yang Ustaz kata, ada orang yang mampu dari segi duit, tak mampu dari segi fizikal. So kita tengok kat sini. Okay. Okay. Seorang yang mampu dari segi kewangan namun tidak dapat mengerjakan haji itu sendiri. Itu pertama dia uzur. Dia uzur. Dia ada duit tapi dia tak ada kekuatan, tak ada kekuatan fizikal untuk mengerjakan haji. Sakit yang tiada harapan untuk sembuh dan orang yang telah meninggal dunia. So ini kita boleh buat apa? Kita tengok bawah ni. Kita boleh buat badal haji. Maksudnya haji tu kita upah. Contohlah ustaz ada nenek. Nenek ustaz tak pergi haji. Dan nenek ustaz dah uzur. Tapi nenek ustaz ada duit. Ustaz boleh upah orang lain untuk dia buat haji untuk nenek ustaz. So itu nama badal. Maksudnya badal dia masuk badal dia ganti. Maksudnya kita upah orang lain untuk buatkan haji kita. Contoh ustaz upah orang lain untuk buat haji untuk nenek ustaz. So boleh juga macam tu, tak ada masalah. Okey, so nama upah haji. Okey, boleh faham sekarang ni? Okey, bagus. Okey, yang seterusnya. Kita masuk kepada jenis-jenis haji. Haji ada 3 jenis. Okay, yang pertama, haji ifrad. Okay, haji ifrad ni paling senang kita nak faham ialah okay. Haji ifrad kita paling mudah ialah dia mengerjakan haji dulu baru dia buat umrah. Okay, kalau tengok sini dia niat ihram haji dan terus mengerjakan amalan-amalan haji. Dan setelah selesai baru kerjakan umrah. Okay. Haji ifrad ialah kita buat haji dulu baru kita buat umrah. Okay, itu haji ifrad. Kalau haji tamattu pula ialah kita akan buat umrah dulu. Kita akan buat umrah dalam bulan haji. Selepas waktu haji, apabila tiba waktu untuk mengerjakan haji, barulah kita niat haji. Haji tamattu ialah kita buat dulu ibadat umrah, baru kita buat haji. Kalau ifrad tadi apa? Kita buat haji dulu, baru kita buat umrah. Okay. Kalau haji qiran ni macam mana pula? Haji qiran ni pula ialah kita buat haji dan umrah dalam satu ihram. Kita buat haji dan umrah dalam satu masa yang sama. Tawaf satu masa sama, sa'i dalam satu masa yang sama. Tetapi siapa yang buat haji tamattu ataupun qiran kena bayar dam. Dam ni macam denda lah. Kena bayar dam. Dam ni kena bayar apa? Dia kena sembelih seekor kambing. Kalau tak sembelih pun kita kena bagi duit yang harga dia seekor kambing. Okay. So kalau nak selamat, ialah kita kena buat haji ifrad. Haji ifrad kita tak payah bayar dam, tak payah bayar denda. Okay. Kalau buat haji tamattu ataupun haji qiran, so kita kena bayar denda. Dendanya harga seekor kambing. Okay. Okay, bagus. Okay. Kita masuk pula kepada rukun-rukun haji. Okay, rukun haji ialah perkara yang mesti kita buat. Okay, mesti kita lakukan semasa haji. Okay, kalau kita tak buat rukun haji, tak sah kita punya haji. Okay. Dan tidak sah haji dan tidak boleh diganti dengan dam. Maksudnya kalau kita bayar denda pun tak juga sah. Okay. Kita punya haji. Apa rukun haji tu? Ada 5. Okay, pertama, sama juga macam ihram umrah, kena pakai ihram yang disertai dengan niat di miqat. Niat miqat ni kita kat mana? Kalau Malaysia di Yalam Lam dengan Jeddah. Okay.
Okey, lepas tu wukuf di padang Arafah. Antara 9 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Apa maksud wukuf di padang Arafah ni ialah kita duduk sebentar di sana untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti solat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Okey. So kita duduk sekejap situ satu hari untuk kita buat semua ibadah-ibadah yang kita tahu di sana. Okey. Selepas buat wukuf, okay, so kita akan tawaf. Tawaf ni Kaabah sebanyak 7 kali. Okey. Dimulai dari Hajarul Aswad. Okey, yang seterusnya ialah sa'i. Berjalan ulang-alik. Dia boleh ke Safa dan ke Marwah. Okey. Dan yang terakhir, rukun haji yang terakhir bukan rukun haji yang kelima. Ialah mestilah bercukur ataupun gunting rambut. Sekurang-kurangnya 3 helai. Tapi biasanya orang balik haji ni dia akan botak lah, dia akan cukur habis rambut dia. Untuk lelaki lah, kalau perempuan gunting rambut 3 helai. Okay. Dan yang terakhir, mestilah tertib. Tak boleh lah kita cukur dulu baru buat sa'i, ataupun kita pergi tawaf dulu baru kita nak niat. Tak boleh. So kita kena buat ikut turutan. Okay. Yang seterusnya, cara mengerjakan haji. Yang pertama kena mandi sunat ihram. Pasti kena mandi dulu. Mandi niat saja sunat ihram kena Allah Taala. Okey. Yang kedua, memakai pakaian ihram. Pakaian ihram macam mana? Kalau perempuan bolehlah macam telekung tu, okey, pakaian ihram. Kalau lelaki yang kain yang tak berjahit, pakai ikat tutup pinggang ke bawah dan tutup badan separuh. Okey, nanti kita tengok gambar dia. Okey. Yang ketiga, solat sunat ihram. Okey. Yang keempat, apa dia? Macam biasa kita kena niat ihram. Niat ihram haji boleh dilakukan semasa mahu bertolak ke Arafah. Okey. Boleh buat semasa nak bertolak ke Arafah pada sama ada pada 8 ataupun 9 Zulhijjah. Okay. Bagi orang yang berasal di Mekah, mikotnya adalah tempat kediaman. Macam kita asal Tenggara, yang Lam-Lam, kita daripada Malaysia, mikot kita, niat mikot kita ialah di Yam Lam-Lam ataupun Jeddah. Okay. Lafaz niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan haji dan umrah, haji dan ihram, dan mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okay. Itu niat untuk mengerjakan haji. Okey. Boleh ke? Boleh follow ke? Tak boleh follow, pause dulu video, ulang balik. Okey. Macam tu je. Okey, yang seterusnya perjalanan mengerjakan haji. Okey, yang pertama, pada 8 ataupun 9 Zulhijjah kita niat ihram di mikot. Mikot kita kat mana tadi? Ustaz kata. Okay. Yang kedua apa dia? Pada 9 Zulhijjah waktu Zuhur kita bersedia dengan wuduk untuk solat Zuhur. Bersedia untuk solat Zuhur. Ketiga, pada 9 Zulhijjah, iaitu setelah masuk waktu Zuhur, kita wukuf di Arafah. Yang macam Ustaz kata tadi, wukuf di Arafah ni ialah kita bersedia ataupun kita berhenti duduk dekat situ untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada solat, zikir, Quran dan sebagainya. Okay. Yang keempat, pada 10 Zulhijjah kita akan bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah ni untuk apa? Untuk kita kumpul batu. Dan kita akan kumpul batu. Kumpul batu ni untuk apa? Untuk pada 10 Zulhijjah pagi kita akan ke Mina untuk melontar Jamratul Aqabah. Batu tu kita lontar Jamrah Aqabah di mana? Di Mina. Okey. Okay, yang keenam. Keenam ni artinya pada 11, 12, 13
masa kita membalam di Mina, kita akan melontar ke tiga-tiga jamrah. Lontar jamrah ni maksudnya dia ada satu tempat kita akan lontar batu tempat tu. Kalau nak tengok video je, cuba search dekat YouTube melontar jamrah. So antum boleh tengok kat situ kat mana tempat yang dia lontar batu tersebut. Okey. Yang keenam, yang ketujuh, selepas 12 atau 3 Zulhijjah kembali ke Kaabah untuk buat tawaf dan sa'i. Okey. So itu perjalanan untuk mengerjakan haji. Okey. Yang seterusnya. So inilah gambar-gambar. Okey, kita boleh tengok. Ni penempatan. Kalau ni kita tengok penempatan jamaah di Mina. So agak ramai. Ada kalau tempat tu bumbung-bumbung kemah lah. Duduk di situ untuk melontar jamrah. Sini pula tengah mengerjakan sa'i. Dalam ni ada aircon, so jangan risau panas. Okey. Dari Bukit Safa ke Marwah tu memang dalam tu ada aircon. Alhamdulillah pihak kerajaan Saudi telah menyediakan tempat yang agak selesa untuk kita beribadah dan kita boleh buat dalam keadaan yang tak adalah panas berpeluh dan sebagainya. Okey. Inilah Kaabah. So kita kalau tengok gambar tu kan, ramai orang Islam kan, dia akan keliling Kaabah sebanyak buat 7 kali, pusing sampai 7 kali. Okey. Dalam waktu tengah tawaf ni bolehlah berzikir dan sebagainya. Okay. Ni contoh pakaian ihram untuk lelaki dan perempuan. Perempuan biasa kalau dari asal memang pakai telekung. Lelaki macam ni. Kalau nak nampak gambar lebih jelas, boleh search kat Google sahaja. Okey. Okey, saya itu saja pembelajaran kita tentang haji pada hari ini. So kita tengok balik. Kita ada pengertian haji, kita tengok syarat-syarat asal haji, Islam, berakal, baligh, merdeka dan mampu. So kita tahu juga berkemampuan dengan sendiri ataupun dengan orang lain. Dengan sendiri misalnya kita kena ada duit untuk perjalanan kita. Dengan untuk yang orang yang kita jaga, kena, kalau perempuan kena ada orang teman, okey, ataupun kena, dengan minta izin. Contoh nak pergi, perempuan nak pergi kena minta izin ibu bapa dan kena ada teman. Okey, kalau tak mampu pergi dengan pertolongan orang lain, so dia ada duit, dia tak sihat, kita upah pada orang lain untuk buatkan ibadah haji. So dan 3 ni penting lah, kena ingat 3 jenis haji. Haji ifrad ialah kita buat haji dulu baru buat umrah. Haji tamattu' kita buat umrah dulu baru buat haji. Dan haji qiran ialah kita buat haji dan umrah dalam waktu yang sama. Siapa yang buat haji qiran dan haji tamattu', dia kena bayar bayar denda. Apa denda dia? Kena bayar harga seekor kambing. Okay. So ini rukun haji lah, kita kena tahu dan sebagainya. Alhamdulillah, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sebab sudi bersama Ustaz pada tajuk kita yang terakhir ini. Saya harap kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, tak ada masalah. Okay. Semoga ini membantu kita untuk kejayaan yang lebih dalam masa akan datang. Okay, so lepas daripada tajuk ni kita akan mula terus buat latih tubi yang ada dalam buku set latih tubi. Boleh? Okay. Itu saja dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.